Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua, satu ulasan menarik, satu isu hangat yang saya nak kongsi dengan anda semua. Berkaitan dengan satu pembelaan Saman, di mana Ahmad Amzad diarah untuk memfailkan pembelaan Saman Perdana Menteri pada 6 Februari ini. Ahli Parlimen Kuala Terengganu, Datuk Ahmad Amzad Hashim, perlu memfailkan pernyataan pembelaan dalam saman fitnah yang telah difailkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu pada 6 Februari ini. Di mana saman ini adalah berhubung dakwaan kenyataan yang berbaur fitnah bahawa Perdana Menteri ataupun Anwar berbohong menerima gaji RM1 ketika menjadi penasihat ekonomi Selangor. Okey, saudara-saudara semua, berkaitan dengan isu ini, seperti yang saya sudah tahu, yang saya sudah kaji, di mana pihak ekonomi Selangor pun sudah membuat kenyataan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menipu, tidak menerima jumlah duit yang telah didakwa oleh Muhyiddin juga sebelum ini. Jadi pada akhirnya pihak ekonomi Selangor pun telah membuat kenyataan ini. Namun saman ini yang berhubung dakwaan kenyataan berbaur fitnah bahawa Anwar berbohong tetap dibidas, tetap dibahas oleh pemimpin lawan, di mana ahli Parlimen Kuala Terengganu Datuk Ahmad Amzad Hashim akhirnya perlu memfailkan pernyataan pembelaan dalam saman fitnah yang difailkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Peguam Datuk SN Nair yang mewakili Anwar selaku plaintiff berkata, Mahkamah menetapkan tarikh itu semasa pengurusan kes secara dalam talian di hadapan timbalan pendaftar Nordiana Abdul Aziz. Mahkamah juga menetapkan pengurusan kes seterusnya pada 6 Februari secara dalam talian di hadapan timbalan pendaftar sama untuk mengemaskini kes saman itu. Anwar turut diwakili Peguam Jaden Pun Wai Ken dan juga Wong Guo Jin, manakala Saifuddin Othman mewakili Ahmad Amzad sebagai defendant. Dalam saman itu, Anwar yang berumur 75 tahun mendakwa pada 7 Disember lalu, defendant membuat beberapa kenyataan kepada sekumpulan pelanggan semasa menjamu selera di sebuah restoran. Justeru pengurusi PH Pakatan Harapan itu menuntut ganti rugi am dan pampasan serta ganti rugi teruk dan teladan, selain memohon perintah injunksi untuk menghalang defendant daripada terus menerbitkan atau mengedarkan kenyataan fitnah serupa. Jadi keputusan ini di mana ahli Parlimen Kuala Terengganu Ahmad Amzad yang telah diarah untuk memfailkan pembelaan berkaitan dengan saman yang telah difailkan daripada Anwar untuk beliau. Jadi tuan-tuan dan puan semua, adakah ini kita boleh katakan tajuk berita hari ini, lihat musuh ini cuba menjatuhkan Anwar, namun musuh ini yang kena perangkap sendiri. Apa komen anda tuan-tuan dan puan semua? Ini satu kejutan besar, di mana mahkamah telah membuat keputusan Ahmad Amzad diarah untuk memfailkan pembelaan saman Anwar pada 6 Februari ini. Ini satu keputusan yang mengejutkan seluruh Perikatan Nasional dan juga sudah pasti mengejutkan ramai orang, termasuk yang di Pertuan Agong bagi saya. Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan semua. Satu ulasan menarik, satu isu hangat yang saya nak kongsi dengan anda semua. Berkaitan dengan apa yang berlaku, pergolakan politik, kemelut politik di dalam UMNO. Setelah selesainya Perhimpunan Agong UMNO 2022 ataupun PAU 2022, kita dapat lihat beberapa ahli yang di hadapan pemimpin
berkata iya, tetapi di belakang setelah balik ke bahagian masing-masing, rupanya mereka tidak setuju dengan dua jawatan kursi tertinggi UMNO tidak dipertandingkan. Dan sudah pasti nama yang sentiasa menjadi sebutan ramai, Khairi Jamaluddin. Ada yang kata Khairi Jamaluddin tidak layak lagi di UMNO karena asyik mengkritik presiden, asyik mengkritik pimpinan tertinggi UMNO. Ada juga yang kata apa yang telah dilakukan oleh KJ ini sangat hebat, disebabkan beliau sangat berani. Dan kita tahu KJ mempunyai hasrat untuk menjadi pemimpin. Dan pada akhirnya setelah dua jawatan kursi tertinggi UMNO ini tidak dipertandingkan, KJ telah menyatakan bahwa beliau memuji kepada semua ahli yang telah membuat aduan di ROS berkaitan dengan dua jawatan kursi ini yang tidak dipertandingkan. Jadi terdapat satu ulasan yang menarik. Status Khairi Jamaluddin dalam UMNO menurut tajuk berita ini, status KJ dalam UMNO diketahui petang ini. Dan dalam pada itu di artikel syahbudin.com ada juga yang kata masa depan KJ gelap bersama UMNO, bakal dipecat Jumat ini. Apa komen Anda tuan-tuan dan bapak semua? Sebelum saya meneruskan, adakah Anda rasa Khairi Jamaluddin layak untuk bersama-sama di dalam perjuangan UMNO? Ataupun KJ layak untuk bersama dengan parti yang lain keluar UMNO? Sebelum ini ada juga yang membuat pernyataan bahwa UMNO yang dulu tidak lagi sama dengan UMNO yang ada sekarang. Oke saudara-saudara semua, sebelum saya meneruskan, saya meminta jasa baik Anda semua untuk tekan butang like, share, dan subscribe channel ini. Menurut syahbudin.com, masa depan KJ gelap bersama UMNO, bakal dipecat Jumat ini. Walaupun mesyuarat jawatan kuasa pengurusan dan juga disiplin UMNO yang sepatutnya diadakan petang semalam telah dilapangkan, nasib bekas Menteri Kesehatan Khairi Jamaluddin dipercayai tetap tidak berubah. Mesyuarat petang semalam antara lain dijadwal untuk membincangkan tindakan yang akan diambil terhadap KJ berhubung tuduhannya tentang kewujudan perwakilan hantu dalam Perhimpunan Agung UMNO 2022 baru-baru ini. Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan, ketika beliau ditanya berkenaan dengan status KJ semalam, hanya menjawab ringkas bahwa nasib bekas ahli parlemen Rebau itu akan ditentukan petang ini. Begitupun perkembangan terakhir sehingga petang semalam menunjukkan tiada sebarang mesyuarat diadakan di bangunan UMNO di WTC KL. Tiada sebarang sebab diberikan mengapa mesyuarat itu dilapangkan. Sepatutnya selepas kedudukan KJ diambil tindakan dalam mesyuarat pengurusan dan disiplin petang semalam, ia kemudian akan disahkan oleh Majelis Tertinggi UMNO yang akan bermesyuarat pada Jumat ini. Adakah setelah MT UMNO bermesyuarat pada petang Jumat ini, akan menentukan nasib Khairi Jamaluddin untuk kekal dalam UMNO ataupun ditendang keluar? Dalam kes Khairi, beberapa maklumat daripada UMNO menyebut kesnya akan terus dibincang serta diambil tindakan oleh mesyuarat MT yang akan dipengerusikan oleh Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Dikatakan lagi tuduhan KJ berkaitan perwakilan hantu adalah dakwaan yang serius, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan Zahid Hamidi diberitakan amat memandang serius berkenaan dengan perkara itu karena ia menjejaskan image UMNO. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, adakah Zahid Hamidi yang dilihat memandang serius berkenaan dengan perkara ini akan memutuskan untuk menentukan nasib KJ pada mesyuarat tertinggi UMNO pada Jumat ini? Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang seterusnya.